evening to everybody. Okay, thank you sebab sudi join kelas saya. Walaupun kelas malam tadi ada kelas, tapi saya tak boleh, saya tak buatlah sebab tadi saya ingatkan sekejap je saya bagi makan anak. Lepas tu tengok-tengok dah pukul, maksudnya dia tinggal setengah jam lagi. Jadi kalau saya buat kelas pun saya rasa macam tak sempat. Macam tak sempat. So itulah saya nak janji dengan korang, saya nak buat malam ni. Saya takut saya mungkir janji lagi. Sebab tu saya pendam je perasaan tu sendiri-sendiri. Dan bila saya tengok malam ni line clear, okey, saya pun bolehlah buat kelas. Alhamdulillah. Ada juga rezeki untuk kita habiskan bab 1 hari ini kan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dah ada siapa yang dah hantar kat saya. Tadi saya baru check yang Ciah punya ke tadi ya, saya tak ingat lah. Afina pun dah hantar. Godeh tak hantar lagi kan Godeh? Yang ni, yang hari Isnin punya tugasan tu. Belum cikgu, dah habis tapi belum hantar. Okay, tak apa. Take your time, tak kisah. Okay, jadi hari ni kita habiskan chapter 1 which is about rusting. About rusting. Okay, kita just go through on your textbook. Kita go through on your textbook supaya saya tak tertinggal. Supaya saya tak tertinggal apa-apa untuk disampaikan kepada korang. Okay. So kita just go through on your textbook. Jadi about rusting, the last subtopic of oxidation, redox reaction. Rusting is a redox process. Okay. Jadi ada banyak kan yang redox process, ada rusting, ada electrochemistry, ada electron transfer. Ada beberapa contoh lagi yang kita dah tengok yang awal tu. Jadi ini the last example yang korang perlu tahu berkenaan dengan redox reaction. Rusting is a redox reaction. Okay. So, ya. Kenapa tu tak aircon? Mami dah buka siap-siap dah. Mana ada dia gitu. Allah. Adik, 23 adik. 23 aircon. Okay, dalam rusting ni ada dua benda, ada dua lagi subtopik yang perlu korang tahu. Describe metal corrosion process as redox reaction through activities and experiment to prevent rusting. Experiment to prevent rusting. Okay, untuk yang syllabus korang yang SPM ni, kita hanya tengok satu proses rusting sahaja, which is iron. Ferrum, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah besi. Rusting, what we call in BM is pengaratan. Kan, pengaratan. Corrosion, pengakisan. Corrode, pengarat. Dia besi ni bila dia berkarat, dia akan corrode. Maksudnya dia akan terkakis lah. Dan sebenarnya besi ni, pengaratan besi adalah sangat tidak baik. Pengaratan besi adalah sangat tidak baik. Sebab tu kita kena tahu how to prevent rusting. How to prevent. Sebab apa? Sebab kalau dia rusting, jadi dia akan corrode. Kita tak nak dia mengalami corrosion. Okay, contohnya kalau kamu tengok ni, kan kapal yang besar yang ada di laut tu, kan yang diperbuat daripada besi, bila dia corrode macam ni, maksudnya mengalami kerugian lah. Mengalami kerugian. Jadi macam mana besi tu macam murah kan, betul tak?
Jadi nak buat kapal bolehlah guna besi. Tapi kalau guna besi nanti dia cepat berkarat. Jadi macam mana cara kita nak menghalang dia daripada cepat berkarat. Lepas tu sebab you are chemistry student, you kena tahu rusting adalah satu chemical process. Macam mana proses pengaratan berlaku. Macam mana pengaratan tu berlaku, itu yang kita nak tengok malam ini. Macam mana proses pengaratan tu boleh berlaku. Okay. Tengok corrosion of metal is a redox reaction where the metal is oxidized spontaneously when the metal atom release electron to form metal ion. Itu yang dikatakan sebagai corrosion. Metal dia yang berasalnya daripada metal, tiba-tiba dia change. Dia change spontaneously. Change tu macam mana cara dia change? Dia oxidize. Dia oxidize. Maksudnya oxidize ni kan, ingat lagi tak yang masa saya cakap tu oxidize tu ada 4 benda. Whether it lost electron, gain oxygen, lost hydrogen, and ada 4 kan, betul tak? Gain oxygen, lost electron, lost hydrogen, and increase in the oxidation increase on the oxidation number. Itu yang kita katakan dia sebagai oxidize. Yang dalam kes ini metal tadi dia release electron. Dia release electron dan dia punya ionic dia punya apa ni? Charge ni kan, tengok dia punya charge ni pun daripada kosong dia increase, dia jadi N+, maksudnya dia increase, so dia mengalami oxidation. Jadi dia ni sebenarnya ada juga faktor-faktor yang menyebabkan dia ni lagi cepat untuk mengalami proses corrosion. Okay. In general, the more electropositive the metal is, the easier it is for the metal to corrode. For example, corrosion of iron is faster than copper. Kamu kena ingat juga. Kan kita dah katakan sebab apa? Sebabnya ion yang reaktif yang duduk di atas tu, ion yang reaktif kan dia tak stabil, dia tak boleh duduk seorang-seorang dia. Dia mesti akan bergabung dengan elemen lain. Dia nak bergabung dengan elemen lain, dia mestilah release elektron dan elemen lain akan gain elektron dan membentuk satu compound, betul tak? Jadi kalau macam saya ambil contoh ferrum kan, ferrum metal, dia release elektron dan oksigen terima dia punya elektron dan jadi ferrum oxide kan, ferrum oxide. Ferrum oxide tu kita panggil dia sebagai rusting kan. Maksudnya kalaulah metal tu adalah sangat-sangat reaktif, lagilah dia senang untuk release elektron. Bila dia lagi senang untuk nak release elektron, maksudnya corrosion proses pun akan lagi faster. Kan? Betul tak? Akan lagi easier. Okay? Cikgu. Ya. Utaya nak masuk. Oh, sorry. Saya tak dengar. Ayo Utaya. Okay? Yang lain tu, kalau macam yang kita SPM ni, kita hanya tengok kepada iron, ferrum. Sebab itulah kalau kamu tengok emas, silver, walaupun kamu biar je lama, kamu simpan je lama kan, dia tak ada rusting pun. Sebab apa? Sebab dia kurang reaktif. Siapa yang lagi in general, the more electropositive. Electropositive tu maksudnya the more electropositive the metal, maksudnya metal tu kekuatan metal tu untuk menjadi ion positif. Maksudnya lagi kuat metal tu nak menjadi ion positif, lagi senanglah corrosion proses tu berlaku. Tapi macam kalau aurup, macam emas, macam perak tu dia adalah non-reactive metal. Sebab tu emas, perak tu dia tak adalah cepat
Dia tak adalah cepat berkarat dan kita boleh jadikan dia sebagai barang perhiasan. Okay, so ini eksperimen. Ini eksperimen yang perlu kita tahu. Kita nak buktikan. Eksperimen yang mana kita nak buktikan. Kita nak buktikan ni. Siapa yang lagi cepat untuk berkarat. Sama ada copper ataupun iron. Okey, agak-agak korang. Siapa yang lagi cepat berkarat? Copper ke iron? Siapa yang lagi cepat mengalami corrosion process ni? Between copper and iron. Siapa? Agak-agak kamu siapa? Iron. Iron ya. Kenapa? Why you choose iron instead of copper? Kenapa? Because of what? Anyone? Anybody? Saya kalau malam-malam ni saya tak boleh, saya nak kena bercakap, saya nak kena nak dengar juga suara-suara korang. Kenapa? Why? Why iron is more faster corrode than copper? Why? Because of what? More electropositive. Yes, very good. Itulah jawapan yang saya nak. Because iron is more electropositive than copper. Alhamdulillah, bagusnya. Okay, very good. Itulah jawapan dia. Ingat Afrina ya? Boleh Afrina? Ingat, itu jawapan dia. Okay, hi Ruben. Okay. Jadi macam mana eksperimen ni kita nak carry on? Okay, kita kena ada copper dengan iron. Lepas tu tengok ni, presence of blue and brown precipitate. Lepas tu kita nak kena ada salt solution. Salt solution kita pakai sodium chloride. Ini barang-barang, ini material yang kita guna. Okay, lepas tu macam mana kita set up dia? Okay, kita buat macam ni. Kita masukkan copper wire dengan iron wire di dalam larutan garam. Lepas tu kita tambah lagi satu larutan garam. Kita pakai 2 garam. Sodium chloride dan juga potassium chloride. Kita pakai 2. Dan kita tambah NaOH solution. Kenapa sayang-sayang kita kena tambah NaOH solution ni sebenarnya? Sebab ingat lagi tak yang kita belajar bab salt tu? Ingat lagi tak yang kita belajar bab salt tu? Yang mana kalau kita nak test for anion ataupun kita nak test for cation, kan? Betul? Hari tu kita dah ada bincang kan? Chemical test for cation, chemical test for anion. Untuk chemical test for cation, whether we use sodium hydroxide solution ataupun ammonia solution. Betul tak? Jadi yang ni kita nak, kamu tahu kan, corrosion tu maksudnya mereka ni akan oxidize, which is copper akan become copper 2 plus ion. Betul, oxidize to copper 2 plus ion. Whereas iron pula akan oxidize to iron 2 plus ion. Right, betul. Jadi sodium hydroxide solution ni function dia adalah untuk detect untuk detect ion lah, untuk detect copper ion dan juga iron. Kan, betul? Ingat lagi tak, kalau copper NaOH ni dia akan berubah menjadi warna apa? Kalau copper, kalau ada copper 2 plus ion, sodium hydroxide solution ni Cu2 plus, warna dia warna apa? Ingat lagi tak saya pernah cakap kat korang hari tu? Saya pernah suruh korang ingat sampai mati. Copper warna dia, kalau metal is brown. Kalau dia copper 2 plus, apa warna dia, Cia? Apa warna dia, Cia? Kalau dia adalah Cu2 plus, adakah dia masih brown? Cia?
Ya. Ciah tak ada ke ni? Ruben lah. Ruben? Blue color teacher. Ruben, copper 2 plus ion warna dia apa? Blue color. Ah? Blue. Yes, blue color means that nanti apa yang kita akan dapat tengok nanti ni kamu tengok ni, sebab tu dia kata presence of blue and brown precipitate, betul tak? Presence of blue tu sebab apa? Sebab Cu tadi dah bertukar menjadi Cu2 plus. Jadi dia akan jadi blue kan, betul? Lepas tu iron, ingat lagi tak iron? Iron warna dia apa? Kalau iron 2 plus warna dia apa? Ingat lagi tak? Ni bab berapa? Bab 8 kan? Dalam bab SOP form 4. Milan. Kalau iron 2 plus warna dia apa? Kalau dia campur dengan, kalau kita check, kalau kita test dia dengan sodium hydroxide, iron 2 plus punya iron dia apa, dia akan change to what color? Sodium hydroxide masukkan iron 2 plus. Sodium hydroxide akan change into what color? Grey color teacher. Milan tak dengar saya panggil. Frina? Yes, betul. Green. Okay. Kalau iron 2 plus, dia akan change into green. Tapi iron ni, rusting process ni, dia bukan iron 2 plus. Dia iron 3 plus. Sebab tu kamu pernah tak perasan kamu ambil paku ke, kamu masukkan dalam air, kamu nampak paku tu sebelum dia jadi warna brown, dia jadi warna green dulu. Pernah tak? Pernah tak perasan macam ada besi-besi ke apa, kamu nampak dia macam warna green dulu, lepas tu lama-lama tu barulah dia jadi warna brown. Sebab apa? Iron tu bila dia terkena dengan air, dia react dengan oksigen, then dia akan jadi iron 2 dulu, iron 2 oxide. Tapi bila benda tu berpanjangan, iron 2 oxide tadi, dia akan react lagi dengan oksigen dan dia jadi iron 3 oxide. Dan kalau iron 3, what the color of iron 3? Afrina, apa color iron 3? Afrina? Kalau iron 3, apa color dia? Milan nak jawab. Okey, bagi chance kat Milan lah. Apa Milan? Warna dia Milan? Brown color teacher. Yes, good. Very good. Brown color. Okay, sebab tu kita punya responding variable dekat sini adalah presence of blue and brown precipitate. Jadi, kita pun sambung lagi macam mana kita nak buat eksperimen kita ni. Okay, kita biarkan dia for 3 days. Kita biarkan kita punya radas ini for 3 days. Jadi at the end of the experiment, apa yang kamu akan dapati, yang macam kita bincang tadi, iron akan corrode dulu berbanding dengan copper. At the end of the experiment, kamu akan dapati yang iron ni banyak dia punya brown precipitate. Banyak dia punya brown precipitate. Maksudnya dia dah betul-betul berkarat dah. Tapi copper ni sikit-sikit je baru dia punya brown, dia punya, maksudnya kan kamu korang tahu kan copper dia kalau copper ion, kalau copper metal warna brown, warna perang. Kalau copper iron dia akan jadi warna blue, betul tak? Dan kalau copper oxide dia akan jadi warna black, betul? Tapi walaupun kita dah simpan 3 day of copper dalam ni, dia tak tukar lagi jadi warna black. Maksudnya copper ion tu dia tak react lagi dengan oksigen apa semua ni. Tapi kalau iron ni dia very reactive metal. Kalau ada air, kalau kita biar dia macam tu je tempat kering,
dia susah sikit nak berkarat. Tapi kalau ada air, dia lagi senang nak berkarat. Sebab apa? Dekat dalam air tu ada oksigen. Sebab macam air tu menjadi electrolyte untuk dia untuk proses rusting tu menjadi lagi cepat. Air tu menjadi electrolyte. Kalau air tu tadi ditambah lagi dengan garam. Contohnya kalau dekat kapal kan air laut tu garam tu, betul tak? Air laut tu merupakan electrolyte yang sangat bagus. Jadi sebab itulah kamu tengok kapal ni dia cepat berkarat. Benda-benda yang duduk dekat laut ni dia cepat berkarat. Sebab apa? Sebab air garam tu adalah electrolyte yang sangat bagus. Okay, dan jadi corrosion process, rusting process akan berlaku dengan lagi cepat. Okay, so kita cuba tengok discussion kat sini. What is the purpose of using sodium hydroxide in this experiment? Kenapa? Kenapa kita kena guna sodium hydroxide in this experiment? Because to detect Cu2 plus ion and Fe2 plus Fe3 plus ion. Betul tak? Kan? Which is when Cu2 plus ion is present, the solution become blue. Whereas kalau ion 3 plus present, the solution change to brown color, right? Okay, based on the observation in this experiment, write the half equation for the reaction that occur. Samalah, maksudnya Cu dari kalau yang sini apa? Kalau yang sini maksudnya dia Cu, dia oxidize, dia nak half equation sahaja kan? Dia nak half equation sahaja. Maksudnya kalau kalau yang copper ni Cu dia menjadi dia daripada copper atom dia menjadi copper ion dan dia release 2 elektron. Manakala kalau iron pula apa akan jadi pada dia? Iron Fe, daripada iron dia menjadi Fe3 plus. Okey, bukan 2 plus tapi 3 plus. Fe3 plus 3 plus electron. 3 electron. Okay, plus 3 electron. Okay. Question number 3. What is the conclusion of the experiment? So conclusion, ingat ya, kalau kita nak buat conclusion, kita mesti based on our hypothesis. Sebab kita tahu hypothesis is our earlier conclusion. Kita tengok hypothesis kita. Copper metal corrode to produce blue precipitate and iron metal corrode to produce brown precipitate. Is it terjadi? Kita tukar dia menjadi conclusion. So copy paste sahaja. Inilah kita punya conclusion. Okay. Ini kita tak nak tengok siapa yang lagi cepat corrode, siapa yang lagi tak cepat corrode. Eksperimen ni kita nak tengok adakah semua metal akan mengalami corrosion. Kita bukan nak tengok siapa yang cepat, siapa yang lambat. Okay, ini kita nak kaji. Ini yang saya kata yang air tadi tu, yang saya cerita macam mana corrosion tu boleh berlaku. Okay, contohnya macam ni. Okay, ini korang punya besi, contohnya paku besi, contohnya kan. Contohnya paku besi. Lepas tu dekat paku besi tadi ada air. Dekat paku besi ni ada air. Lepas tu kamu tahulah dekat kita punya environment ni ada oksigen gas kan dekat environment kita ni, betul tak? Tiba-tiba kat sini dia boleh jadi satu sel ringkas. Dia boleh jadi wall tight cell. Kamu perasan tak? Dia boleh jadi wall tight cell. Yang mana air ini dia peranan dia sebagai electrolyte. Air tadi dia bertindak balas sebagai electrolyte. Kan? Lepas tu iron ni, besi ni,
kita punya paku besi ni dia menjadi sebagai elektrod. Dia adalah negatif. Dia adalah negatif elektrod. Dia adalah negatif elektrod. Lepas tu kita punya udara persekitaran ni yang ada oksigen ni dia boleh jadi positif dia boleh jadi positif elektrod. Okey, kita baca satu persatu. Sama-sama kita tengok ya. Rusting of iron occur with the presence of water and oxygen. Ini syarat dia sayang-sayang. Syarat dia mesti ada oksigen. Kalau ada water, lagi bagus, lagi cepat. Okay. Rusting of iron is a redox reaction where oxygen act as an oxidizing agent while iron act as reducing agent. Nah, tengok kita punya elektrod ni adalah iron dan oksigen dekat persekitaran. Manakala kita punya electrolyte adalah water. Okay, figure 1.41 shows a mechanism of rusting of iron. Based on figure 1.41, when iron comes into contact with water and is exposed to oxygen, a simple chemical cell is formed. Dia macam wall-type cell is formed lah. Jadi, so apa yang akan berlaku? The surface of iron in the middle of the water droplet where the concentration of oxygen is low serve as the anode, negative terminal. Kamu tengok kat sini. Kat bawah ni, dia punya oksigen low lah kan. Low lah oksigennya. Tapi dekat atas ni persekitaran dia ni oksigennya very very high. Jadi iron ni dia jadi negatif. Yang kat atas tu dia yang dekat atas persekitaran tu dia jadi terminal positif. Okay, so baca balik. The surface of iron in the middle is the anode, negative. Iron atom lost electron and undergo oxidation to form iron to ions. Ini dia akan lost elektron dia dan dia akan jadi tengok, kamu cuba buat. Boleh tak? Tangkap gambar kat saya nak tengok. Macam saya nak tengok jadi tak eksperimen yang simple korang kat rumah tu. Okey, ambil satu paku, tak kisah lah ataupun besi ke apa ke. Ambil, masukkan dulu dalam air. Kejap lagi, pagi esok kamu bangun, tengok dia berubah menjadi warna hijau ke tak paku tu. Lepas tu korang biar je. Korang biar je dalam 2-3 hari, korang cuba tengok. Dia jadi warna coklat ke tak. Kan. Jadi elektron ni yang dia release tadi, elektron yang dia release tadi akan flow through the ion to the end of the water droplet where the concentration of oxygen is higher. Tengok kat sini. Elektron tadi dia pun akan mengalir lah kat sini kan. Elektron yang dia bebaskan ni, elektron tu mengalir kat sini. Okey. Bila dah kat sini dah tak ada kawasan air ni, dia punya concentration of oxygen is higher kan. Jadi oxygen tadi akan ambil elektron tersebut. Okay, the ion surface at the part become the cathode. Okay, dia bukan udara juga kan yang cathode ni. Maksudnya the ion that part yang mana yang oksigen dia higher, yang maksudnya yang tak kena air tu, bahagian yang tak kena air tu, dia yang akan jadi positif terminal. Okay. Lepas tu oksigen that dissolve in the water accept the electron and undergo reduction. Oksigen yang bercampur dengan air tadi, dia pun akan terimalah elektron dan dia pun akan menjadi ion
hydroxide, dia akan menjadi hydroxide ion. Ini kamu kena ingat, ini sangat penting. Okey, ini yang berlaku di negatif terminal. Ini yang berlaku di positif terminal. Ini bukan 4 orang, ini bukan 4 orang hijau. Orang hijaunya duduk di belakang. Nampak tak? Kalau sebelum ni kita 4 orang hijau naik bukit, bawa 2 tong air, 1 tong gas oksigen, rilis 4 elektron. Ini dia bukan rilis elektron tapi dia menerima elektron. Kan? Boleh buat tu tapi kamu nak ingat yang tu boleh ingat tapi lepas tu kamu tukarlah balik. Tukar balik dia punya kedudukan tu. Okey? Lepas tu apa yang terjadi? Iron 2 plus tadi dia pun react lah dengan hydroxide ion. Maka dia pun menjadilah iron hydroxide. Iron hydroxide ni dia dalam bentuk solid. Iron hydroxide inilah yang saya kata yang warna green. Yang warna green. Benda ni, corrosion ni dia hanya berlaku di surface. Dia bukan berlaku di dalam tu, dia berlaku di surface of iron sahaja. Okay? Lepas tu, ni iron to iron is green. Iron to iron is green. But rust is brown. Because iron to hydroxide undergo continue oxidation with oxygen. Ini dia bukannya dia berhenti di sini sahaja. Tapi dia react lagi dengan oksigen, dan dia pun membentuk satu rusting. Ini formula untuk rust. Fe2O3.X-H2O. X tu adalah satu integer yang kita tak boleh nak ni sebab dia memang proses tu continue. Maksudnya air tu terlalu banyak dan kita wakilkan dia sebagai X sahaja. Iron 3 oxide titik X tambah water H2O. Macam tu cara kita nak tulis formula untuk rusting. Okay? Iron 3 oxide or rust is brittle. Brittle tu maksudnya rapuh kan? Kalau kamu pergi sentuh pintu pagar yang berkarat tu, kamu sentuh rapuh, terburai macam tu. Kan, betul tak? Lepas tu dia tak stick strongly. Dia dah tak strong. Permeable tu apa yang sayang? Permeable tu maksudnya dia tak membenarkan elektrik mengalir melalui dia ke permeable? Betul ke permeable tu tak membenarkan elektrik? Gode, tolong saya. Apa itu permeable, Gode? Gode? Permeable means allow, teacher. Maksudnya dia bagi kebenaran untuk masuk. Permeable. Okay. Maksudnya dia boleh conduct elektrik lagi lah kot. Thus water and oxygen can permeate into the iron metal under. Betul. Maksudnya bila dia maksudnya kan sebelum ni oksigen dengan water tu hanya ada dekat surface kan, betul tak? Bila dia dah rusting, dia maksudnya dia dah membenarkan air dengan oksigen tu masuk lagi dalam dan dia boleh merosakkan keseluruhan struktur besi tersebut. Maka rusting is very bad process lah. Iron maka iron tadi dia akan continually rust dan dia akan memusnahkan besi tersebut lah kan, betul tak? Jadi rusting of iron occur faster in the presence of acid or salt. Yang saya cakap tadilah. Because when this substance dissolve in water, the solution become a better electrolyte. Sebab dia boleh bawa electrolyte tu dengan lagi laju. Kan, betul? Electrolyte increase the electrical conductivity of water. Cikgu, ada yang nak masuk. Siapa nak masuk?
Anas. Apa tanah pula saya ni. Okay. Tapi kamu tengok ya. Kamu tengok. Sorry. Laptop saya nak habis bateri kejap. Kamu tahu kan, rusting process of iron memang akan berlaku continuously dan dia akan merosakkan iron tu. Tapi iron banyak, besi ni banyak kegunaan dia dalam kehidupan kita kan. Buat kenderaan, buat motor, buat kereta, semua kita menggunakan besi. Nak buat rumah, nak buat jambatan, nak buat rel kereta api, semua kita guna besi kan, betul tak? Masalahnya rusting proses ini akan menyebabkan struktur yang kita buat kereta ke motor ke akan menjadi weaker kan. Jadi kita mestilah melakukan sesuatu untuk prevent besi ini daripada mengalami rusting. So kita pun terus pergi ke poin kita yang kedua, which is macam mana kita nak nak mengelakkan kita punya iron tadi menjadi berkarat. Okey, sebelum itu ada satu cara. Cara yang pertama adalah kita tengok ya mana. Use proactive surface. Cara yang pertama kita use proactive surface. Apa itu proactive surface? Proactive surface adalah kita guna iron, kita buat. This method prevent iron from coming into contact with water and oxygen. Apa yang kita buat? Kita boleh buat apa? Kita boleh cat. Kita boleh greasekan dia. Kita boleh guna plastik untuk wrapping. Kan, betul tak? Maksudnya buat kereta. Kenapa kita buat kereta kita mesti cat? Sebab kereta kita buat daripada iron, maka kalau kita cat, kereta kita akan lambat berkarat. Kan? Kalaulah kita tak cat, kereta kita berkarat, nanti kereta dia corrosion punya proses, nanti kereta kita kalau hujan tiris. Kan, betul tak? Tiris kereta kita. Sebab apa? Sebab besi tu dah habis. Besi tu dah react dengan oksigen dah, kan? Betul. Jadi macam mana cara kita tak nak bagi dia cepat berkarat? Kita catkanlah dia. Bila kita cat, bila air jatuh pun air tu akan jatuh ke atas cat tu, kan? Air tu akan jatuh ke atas cat tu, bukan ke atas besi tu. Maka rusting proses tidak akan berlaku, kan? Betul tak? Samalah kalau kita letak grease pun sama. Grease kan, minyak tu kan dia menghalang daripada air tu bersentuhan dengan besi tu, kan? Betul? Okay, lepas tu selain daripada itu, kita boleh using other metal. Okay, contohnya apa? Galvanization. Iron or steel is galvanized with a thin layer of zinc. Kita ambil besi, zinc kat rumah kita ni, galvanized iron roof. Galvanized iron roof ni maksudnya kita punya zinc kat luar ni je. Kita punya zinc tu kat luar je. Kita punya zinc tu kamu tengok, wow, tebalnya zinc ni. Kan kamu kata bagusnya zinc ni tebal. Tapi sebenarnya yang dalam tu besi. Yang luar tu sahaja zincnya. Kita panggil sebagai galvanized iron roof. Maksudnya roof bumbung rumah kita tu zincnya hanyalah berada di bahagian luar. Sebab apa? Sebab zinc tu nak protect iron tu daripada cepat berkarat. Kalau dia berkarat, nanti rumah kita akan cepat bocor. Jadi macam mana kita nak prevent supaya rumah kita lambat bocor? Kita guna galvanized iron roof.
Okey, selain daripada itu, kita juga boleh guna tin plating. Tin plating yang kita panggil sternum tu. Maksudnya macam saya rasa ini macam ni tin ni. Apa ni tin. Kita guna besi tau. Tin ni kita buat dia, kita menggunakan besi. Ada tin aluminium tu, tin air tu aluminium lah kan. Kalau tin yang tin sardin, tin buah-buah yang apa koktail apa semua tu, kita menggunakan dia besi. Kita menggunakan besi. Besi kat dalam, lepas tu kita layerkan dia dengan sternum. Sebab apa? Sternum tu dia susah sikit nak berkarat. Kalau kita pakai sternum je semua, cost dia is very expensive lah. Of course lah, sangat-sangat expensive. Jadi macam mana kita nak cut cost tu? Okey, kat bahagian dalam kita letak besi. Dekat bahagian luar je kita letak sternum. Jadi besi tu lambat berkarat. Besi tu tidak akan mengalami proses rusting. Dan makanan yang ada dalam tin tadi pun dia akan selamat lah. Kalau tak, makanan tadi akan bercampur dah dengan rusting tu. Bahayalah kan, betul tak? Okey, ataupun satu lagi kita boleh buat chrome plating. Kita boleh buat chrome plating. Chrome plating ni yang mana kita use in car bumper, bicycle, decorative item and other. Yang mana macam besi tu nampak lagi macam mahal. Padahal kita chrome sahaja. Kan, contohnya kat pasar malam, kamu beli cincin kat awek kamu ingat itu emas putih kan, yang harga berjuta-juta, beribu-ribu. Rupanya kamu beli kat pasar malam harga RM5 sahaja. Sebab apa? Sebab yang bahagian dalam tu besi, tapi dia chrome-kan dengan platinum ataupun dia chrome-kan dengan silver di bahagian luar. Jadi walaupun kamu tak pakai cincin tu, kamu biar je cincin tu macam tu, ataupun kamu pakai cincin tu lama, dia tetap tidak berkarat sebab besi tadi kita sudah chrome dia dengan tak kisah nak chrome dengan apa, nak chrome dengan emas ke, nak chrome dengan perak ke, nak chrome dengan platinum ke, tak kisah. Sebab tu kalau kamu nak pergi beli cincin ke apa, kamu kena tanya ini betul-betul pure ataupun ini chrome punya sahaja, which is kat dalam dia besi, kat luar sahaja silver. Itu kena tanya. Biasanya penjual pun akan terus cakap ini chrome. Kalau yang murah tu biasanya sebab dia chrome. Okay. Lepas tu yang kedua, kita boleh buat certification protection. Certification protection. Certification protection ni dia macam ni. Kita macam kita menggunakan iron line untuk berkorban. Iron line untuk berkorban demi iron ferrum. Biasanya kalau dalam kehidupan kita sehari apa dia? Tak apalah anak duk main luar pun dek pun. Dalam industri kita ni kan, tengok ni contoh-contohnya ni kan dalam kehidupan kita seharian ni. Tengok macam kapal nelayan ni. Kapal nelayan ni struktur besar dia kita diperbuat daripada iron. Jadi macam mana ni kita nak protect, kita nak pastikan iron ni dia duduk dalam seawater ni. Seawater, air garam, electrolyte yang sangat-sangat bagus yang boleh menyebabkan kapal ni boleh bocor kan, betul tak? Kalau kapal ni bocor, air ni masuk karam, habis mati orang kat dalam kapal ni kan. So macam mana saintis, macam mana engineer mencipta kapal ni? Okay. Ini yang kamu nak kena belajar chemistry ni. Ini yang sebabnya kenapa kamu perlu belajar chemistry. Okay. Bila kita nanti kalau korang nak buat kapal ke nak buat apa, kalau nak guna iron, nak jual dengan harga murah, pakai iron,
Lepas tu nak suruh dia tahan lama, apa yang perlu kita buat? Kita letak zinc plate dekat sini. Zinc plate ni, zinc inilah yang jadi sacrificial. Dialah yang akan berkorban. Yang maksudnya zinc ini yang akan berkarat, bukan iron yang berkarat. Dia macam ni. Besi, kalau kita letakkan besi maksudnya kita sentuhkan besi dengan metal yang lagi reaktif daripada besi, contohnya zinc ke, magnesium ke, aluminium ke, whatever, benda itu yang akan berkarat. Maksudnya iron tadi dia terselamat. Zinc tu yang akan berkarat. Jadi kalau ni for a few months, for a few year, kita hanya tukar zinc plate ini sahaja yang berkarat ni kan. Kita tukar. Jadi dah jimat kos kat situ. Sama juga dengan batang pipe kat dalam tanah ni. Batang pipe kat dalam tanah ni kita buat dengan besi kan, betul tak? Kalaulah kita tak letak magnesium, metal dekat zinc, dekat besi ni, kita memang tak ada air lah kat rumah kita. Sebab apa? Sebab dah lah air yang nak lalu dalam batang paip ni kan. For sure lah besi ni akan berkarat. Betul tak? Jadi macam mana kita nak pastikan besi ni tak berkarat? Kita letak magnesium kat dalam dia. Kita coated dengan magnesium kat dalam dia. Maksudnya nanti 5-6 tahun sekali, 2-3 tahun sekali, kita hanya tukar plate magnesium. Tak adalah kita nak telan kos yang sangat mahal untuk nak tukar batang pipe tu tiap-tiap. Kalau you tahu kan besi memang sangat-sangat cepat untuk berkarat, betul tak? Kalau magnesium tu dia bagus. Kalau dia berkarat tu dia lagi bagus. Kalau besi dia berkarat dia akan jadi rapuh. Tapi kalau magnesium, oxide layer of magnesium tu dia adalah sangat bagus. Maksudnya dia jadi lagi keras. Dia jadi lagi keras. Okey? Ni siapa yang nak duduk dekat yang kita nak ambil petroleum bawah tanah ni kan, dalam laut ni. Ini besi ni. Ini besi ni kita buat ni. Kalaulah besi ni berkarat, besi ni patah, mati habis semua orang kat atas ni. Betul tak? Jadi macam mana kita buat? Tak nak bagi dia berkarat? Bukan tak nak bagi dia berkarat. Maksudnya proses pengaratan dia tu menjadi semakin lambat. Macam mana kita buat? Kita letak magnesium block dekat sini. Boleh? Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, macam mana kita nak prevent besi from the rusting? Boleh tak slow sikit? Daria ni berapa kali dah Mami kata kalau Mami ngajar, jangan slow lah sikit. Kalau kau nak ngajar kat lah betul lah seumur dia ni. Alah. Okay, ingat lagi tak yang kita belajar masa form 4 dulu? Alloying. Kan? Betul tak? Besi tadi kita alloykan dia. Bila kita alloykan dia, besi tadi dia dah tak akan berkarat. Iron tadi kalau biasa kita panggil iron. Kalau kita dah alloykan dia dah jadi stainless steel kan? Dia dah jadi stainless steel. Yang mana stainless steel ni mahal lah sikit. Sebab apa? Sebab kita dah campur karbon, kromium dan juga nikel kan dalam kita punya ni. Alloying ni memang kalau kamu pergi beli pisau ke, kamu pergi beli sudu ke, kalau dia kata alloy tu maksudnya memang confirm lah sudu kamu, pisau kamu tu tak akan berkarat. Okey? Jadi ini untuk bahagian prevent corrosion ni, prevent rusting ni, ada satu eksperimen yang perlu kamu tahu. Ni eksperimen ni famous juga tau. Eksperimen ni famous juga. Effect of other metal on rusting. Eksperimen inilah yang
eksperimen inilah yang apa? Eksperimen ni lah yang kita buat dalam makmal dan terbukti berjaya, maka bila berjaya kita buatlah benda ni dalam kehidupan kita seharian. Jadi dalam makmal macam mana kita nak membuktikan bahawa zinc plate bila kita letakkan dia dengan iron, zinc ni yang akan kalah. Magnesium bila kita letakkan dengan besi, magnesium ni yang akan kalah. Macam mana eksperimen dia di dalam makmal? Kita kena tengok di sini. Okey, eksperimen dia di dalam makmal ini sangat famous juga eksperimen ni ya. Kamu kena tahu chemical yang nama dia agak susah juga nak sebut ni. Potassium hexacyanopherate 3. Kamu kena ingat ni. Kamu kena ingat ni benda lah ni. Potassium hexacyanopherate 3. Dia adalah poisonous. Dia adalah beracun. Jadi nak jalankan eksperimen ni memang kita kena pakai mask, pakai sarung tangan apa semualah sebab dia poisonous. Okay? So macam mana eksperimen ni kita buat? Kita buat macam ni. Kita guna hot agar. Kita biasanya pembantu makmal lah akan tolong saya masakkan agar-agar yang kamu panggil agar-agar. Kita akan letak paku ni dalam agar-agar. Okey, kita masukkan agar-agar yang panas, maksudnya agar-agar tu tak mengeras lagi. Okey, lepas tu kita tambah dengan phenolphthalein. Lepas tu kita tambahlah potassium hexacyanopherate 3 ni. Lepas tu ini paku ni kita kena guna paku besi. Lepas tu kita lilitkanlah paku besi ini dengan metal. Kita lilitkanlah paku besi ini dengan beberapa jenis metal. Okey, metal apa yang kita guna? Okey, tengok ni kat sini. Metal yang kita guna, satu magnesium, satu tin dan satu lagi copper. Ada 4 metal yang kita guna, betul tak? Untuk test tube P, kita coilkan iron nail ni dengan magnesium ribbon. Untuk test tube Q, kita coilkan iron nail tadi dengan zinc strip. Untuk untuk test tube R, kita ni dia dengan tin strip. And untuk S, kita coilkan dia dengan copper. Lepas tu untuk T, kita tak payah coilkan apa-apa. Kita biar dia kosong macam tu. Maksudnya tak ada metal dia kat. Sebab ini dia bertindak sebagai control. Kat sini kita bertindak sebagai control. Okey. Lepas tu kita pun biarkan dia untuk satu hari dan kita tengok apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Okey. Bila kamu tengok P magnesium. Q zinc. R siapa R? R tin. S copper and another one T. Maksudnya iron sendirilah, iron. Okey. Sebelum tu saya nak cakap kat korang dulu. Apa function potassium hexacyanate 3 ni? Allah, ya Tuhanku. Okey, potassium hexacyanate 3 ni function dia adalah dia nak detect rusting. Kalau ada rusting, dia akan bertukar menjadi warna biru. Kalau rusting tu hadir, dia akan menjadi blue spot. Dia akan jadi warna blue
blue spot. Sedangkan hot agar kita ni dia memang warna putih je kan. Bila kita masuk hexacyanate ni pun warna putih je. Lepas tu bila ada rusting, hexacyanate ni dia mengesan rusting tu, dia akan menjadi warna biru. Lepas tu phenolphthalein ni dia nak mengesan kehadiran ion OH minus. Yang mana kalau ada ion OH minus, dia akan bertukar menjadi warna pink kan. Dia akan bertukar menjadi warna pink. Okey. Jadi ni tengok dia suruh kamu construct a table to record your observation. Kamu kena construct table korang sendiri untuk record observation. Kamu ingat macam mana kita nak construct a table? Nak construct a table, table pada kolom pertama kita, kita mesti letak kita punya MV, manipulated variable. Dan manakala kita punya kolom yang kedua, kita kena letak kita punya RV ataupun kita panggil sebagai observation. Jadi MV kita tu apa? MV kita tengok balik MV kita apa? MV kita adalah different metal coiled around the iron nail. Maksudnya metal coiled around the iron nail. Kita ambil yang tu sahaja. Lepas tu kamu boleh tulis rusting of iron ataupun kamu boleh tulis observation. Letak observation, letak satu lagi kolom, kita tulis rusting of iron. Is it rusting ataupun not rusting? Jadi kalau kat sini kita tengok, kita tulis metal that called magnesium, zinc, tin, copper, no coil kan, betul tak? Lepas tu observation, apa you observe? What happened to the maksudnya kalau kamu kena tulis kat sini. Bila ada blue spot maksudnya rusting is occur. Rusting does not occur. Gitu cara dia. Okey, jadi kalau kita tengok sekali imbas dekat sini, mana rusting yang akan occur? Ini je kan yang rusting yang akan occur, betul tak? Rusting yang akan occur RS dan T sahaja, betul? Yang mana untuk P dan Q rusting does not occur. Sebab apa? Magnesium is reactive dan more electropositive than ferron. Tapi kalau tin copper dengan copper ni, dimer ni lagi more dimer ni less electropositive than copper. Jadi kat sini rusting proses akan berlaku. Maksudnya kalau yang ni dia akan bertukar jadi warna pink, solution dia akan bertukar menjadi warna pink. Lepas tu ada blue spot. Kan ada blue spot ni pun ada blue spot ni pun ada blue spot. Kalau kat sini dia akan produce colorless sahaja dan there are no blue spot. Kamu what is phenolphthalein? Saya dah cakap tadi. Jadi jawablah. Explain why hot agar solution is used in this experiment instead of water. Kenapa? Sebabnya kita tak nak ada efek. Kan kamu tahu kan water tu dia boleh mempengaruhi rusting process, betul tak? Jadi kita tak nak efek water tu. Kita sekarang ni nak tengok kita nak tengok yang sacrifice metal tu. Kita nak tengok benda lah tu. Okay, state the relationship between intensity of blue color with the rate of rusting that keep place. Maksudnya rate of rusting pun mestilah higher juga kan, betul? Okay, based on the result of this experiment, classify the metal into the metal that prevent rusting and metal that accelerate rusting. Siapa yang prevent, siapa yang accelerate. Pandai-pandailah kamu pilih.
saya dah terangkan kepada kamu tadi. What is the relationship between the electropositive of metal that comes into contact with iron and rusting of iron? Apa relationship dia? Kalau dia more electropositive, maksudnya dialah yang akan mengalami rusting. Maka iron tadi akan terselamatkan. Can the hypothesis be accepted? Write the conclusion for this experiment. Tengok conclusion. When a more electropositive metal comes into contact with an iron nail, the iron does not rust. When a less electropositive metal comes into contact with iron nail, the iron nail rust. Jadi, hypothesis accepted. Kamu pun tulis conclusion macam mana conclusion kita? Hypothesis accepted, titik. Lepas tu salin baliklah benda ini. Maksudnya hypothesis tadi kita boleh jadikan dia sebagai conclusion. Eksperimen. Bila kita buat eksperimen, kita dapati conclusion awal kita adalah sama dengan keputusan yang kita dapat. Maka hipotesis tadi kita boleh jadikan dia sebagai conclusion. Kalaulah hipotesis ni tak sama dengan result yang kita dapat, maka kita pun kenalah tukar balik hipotesis dan kita pun kenalah jalankan eksperimen balik. Kan itu basic lah. Itu basic yang mana korang pun memang tahu. Okey. Sebelum saya terlupa, yang ni jawab ya, eksperimen 1E jawab, tulis. Eksperimen 2, eksperimen. Eksperimen 1D, eksperimen 1, eksperimen 1E. 1D tu baru. Sebelum ni tak ada. Yang 1E tu sebelum ni pun dah ada. What after carry out this experiment, betul lah. Ini kamu boleh bacalah, samalah. Yang mana kalau dengan zinc yang akan mengalami oxidation. Lepas tu ini OH minus ion ni akan hadir dan memang dia akan bertukar menjadi warna pink kan. Tengoklah. Ini boleh bacalah sikit-sikit tu. So, jadi itu sahajalah yang perlu kamu tahu di dalam chapter 1. Okay, electrolysis, rusting chapter 1 sangat-sangat banyak. Dia macam ni tau. Form 5 ni kamu tengok sikitnya ada 5 je bab. Apa ni? Self-reflection ni. Have you mastered the topic of redox equilibrium? What is the content in the topic of redox equilibrium that you want to have more? Kamu cubalah tanya diri kamu sendiri ni. Okay. Lepas tu, banyaklah sikit ni tugasan ni. Sebab cuti kan 2 hari. Tapi tak semestinya kamu hantar secepat yang mungkin. Okay, tak semestinya hantar secepat yang mungkin. Tanya diri kamu, buatlah semampu diri kamu. Jangan paksa-paksa. Buat semampu diri kamu boleh buat. Dua latihan tadi, 2 eksperimen tadi. Okay. Siapkan 2 eksperimen tadi. Lepas tu assessment ni, nak ke assessment ni? Bolehlah sebab dia macam ada soalan kebat juga. Okey, 2, ini yang ketiga, assessment yang ketiga. Dan yang keempat, ini lambat-lambat pun tak apa. Ini take your time. Ini take your time. Assessment test untuk all the chapter. Assessment test for all the chapter. So ini yang keempat. Yang keempat ni lambat pun tak apa. Lambat pun tak apa. Tapi kalau boleh yang tiga ni siapkanlah awal-awal. Siapkanlah awal-awal supaya supaya tak adalah ni apa ya. So habislah kita ya. Habislah kita bab 1 dengan separuhnya kita belajar secara bersemuka dan separuh lagi kita belajar dengan
di alam maya macam ini. Walaupun di alam maya 2-3 orang yang hantar tugasan pada saya tu, saya tengok okey, maksudnya boleh jawab, bagus. Tapi Anas ni jarang ni hantar ni. Anas ni jarang ni hantar kat saya tugasan ni, Anas ni. Okey. Yang paling bagusnya Q, Chia, Chow. Chow tak ada. Chow tak masuk je hari ni. Chow pun sangat pantas menghantar tugasan kepada saya. Okey. Yang lain tu bukan tak bagus, tak apa. Take your time. Saya faham. Saya pun sama. Semua orang pun mengalami masalah, macam-macam masalah yang kita ada. Jadi kita buat sajalah setakat yang kita mampu. Okey, habislah kita bab 1. Nanti kita akan masuk. Nanti saya salin report Chia. Mesti salin report. Report tu kalau nak senang kamu salin, kamu tiru sahaja dalam kamu punya modul ni. Okey, kalau kamu tengok dalam kamu punya modul page what dalam modul kita page modul lasting 4 yang page 74. Dekat situ pun dia dah ada dia punya table. Tiru table di situ. Kamu boleh tiru table di situ. Kamu boleh rujuk ni lah. Kamu boleh rujuk page 74. Okay? Boleh? Okay? Kalau nak kira latihan ni pun banyak ni latihan ni. Okay, nanti kita akan masuk chapter 2. So, ada 2 lagi topik yang perlu kita cover. Kita perlu habiskan hari tu. Masa saya kata yang kalau kita ingat ke tak ada COVID tu, sepatutnya kita dah kena habis tau. Bulan 7 kita dah kena habis dah silibus kita sepatutnya. Sebab kita dah kena buat persediaan untuk SPM dah. Tapi disebabkan benda ni berlaku dan kamu SPM bulan 2 tahun depan kan? Bulan 2 ke bulan berapa entah? Bulan 2 rasanya kan? SPM korang pun bulan 2 tahun depan, maka bulan 10 kita mesti habiskan silibus. Bulan 10 kita habiskan silibus, bulan 11, bulan 12, bulan 1 kita hanya buat latihan sahaja. Untuk persediaan kita menghadapi SP. Hanya ajar kelas korang sahaja. Saya ajar kelas korang sahaja yang SPM-nya. InsyaAllah saya akan tumpukan sepenuh perhatian saya kepada kamu. Kelas lain tak ada nak ganggu saya sebab saya memang tumpu. Saya punya SPM kelas korang je. Saya nak kita sama-sama bagi yang terbaik. Saya bagi yang terbaik, korang pun bagi yang terbaik. Okey, itu sama. Hey, siapa yang internet mami ni dek? Abang? Adik tutup. Telefon mami, hotspot mami tu. Okay, thank you yang. Okay, bye-bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, thank you. Change.